Bagi struktur kewarganegaraan dalam perlembagaan Malaysia adalah ditentukan secara jelas dalam bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan cara-cara untuk memperolehi, mengekalkan serta melucutkan kewarganegaraan. Peruntukan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian utama termasuk kewarganegaraan melalui kelahiran, pendaftaran, naturalisasi dan penyerahan kewarganegaraan asing. Di mana kewarganegaraan melalui kelahiran adalah seseorang yang dilahirkan di Malaysia berhak menjadi warga negara secara automatik dengan syarat salah seorang daripada kedua ibu bapa merupakan warga negara pada masa kelahiran tersebut. Prinsip ini boleh dikatakan sebagai prinsip jus soli yang memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Seterusnya adalah kewarganegaraan melalui pendaftaran. Struktur kewarganegaraan dalam Perlembagaan Malaysia juga memperincikan kewarganegaraan ini melalui pendaftaran yang khususnya oleh kumpulan tertentu. Antaranya adalah isteri kepada warga negara Malaysia boleh memohon kewarganegaraan melalui proses pendaftaran seperti yang dinyatakan dalam artikel 15-1. Ini merupakan termasuklah anak-anak yang dilahirkan di luar negara kepada warga negara Malaysia. Anak-anak tersebut juga layak memohon kewarganegaraan melalui pendaftaran dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Dan yang ketiga adalah kewarganegaraan melalui naturalisasi. Proses ini merupakan satu cara bagi memperolehi kewarganegaraan di Malaysia seperti yang diperuntukkan dalam artikel 19 Perlembagaan Persekutuan, di mana warga asing yang menetap di Malaysia selama 10 tahun berturut-turut boleh memohon bagi menjadi warga negara melalui naturalisasi dengan syarat-syarat ditentukan termasuk penggunaan bahasa Melayu dan kesetiaan kepada negara. Proses ini bagi memastikan individu bukannya asal warga negara Malaysia dapat menyertai masyarakat Malaysia dengan pemahaman dan penghormatan terhadap perlembagaan dan budaya tempatan. Dan yang keempat adalah penyerahan kewarganegaraan asing. Malaysia yang kita tahu tidak mengiktiraf kewarganegaraan berganda. Menurut artikel 24 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa warga negara Malaysia yang secara sukarela memperolehi kewarganegaraan negara lain akan kehilangan kewarganegaraan Malaysia. Dan yang kelima adalah lucut kewarganegaraan, di mana seseorang warga negara Malaysia boleh dilucutkan kewarganegaraannya jika didapati melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kewarganegaraan seperti memberi taat setia kepada negara lain atau terlibat dalam kegiatan servis. Dan yang kelima adalah kewarganegaraan hak asasi, di mana struktur kewarganegaraan dalam Perlembagaan Malaysia juga berkait rapat dengan hak-hak asasi yang diperuntukkan kepada negara. Menurut artikel 8 hingga 13 Perlembagaan Persekutuan, iaitu melindungi hak warga negara seperti kebebasan beragama, kebebasan bersuara dan hak untuk mendapatkan perlindungan undang-undang. Seterusnya adalah teori atau konsep berkaitan. Kewarganegaraan di Malaysia boleh ditarikkan sebagai status sah individu dalam negara, tetapi dia merupakan satu ikatan sosial dan politik yang berlandaskan hak dan kewajipan yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Konsep ini boleh difahami melalui beberapa teori asas, termasuklah teori jus soli, iaitu teori hak kewarganegaraan melalui kelahiran di tanah air, dan teori jus sanguinis, iaitu hak kewarganegaraan melalui keturunan. Di Malaysia, kedua-dua prinsip ini digabungkan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Menurut artikel 14 hingga 18 Perlembagaan Persekutuan memperincikan kewarganegaraan secara automatik melalui kelahiran di Malaysia, di mana kanak-kanak yang dilahirkan kepada ibu bapa yang warga negara Malaysia layak mendapat kewarganegaraan. Salah satu teori penting dalam perbincangan mengenai kewarganegaraan adalah teori kewarganegaraan liberal yang menekankan hak individu dan kebebasan sebagai warga negara. Dalam konteks Malaysia, perlembagaan menjamin hak-hak ini kepada semua warga negara, termasuk hak mengundi, kebebasan beragama dan hak untuk mendapat pendidikan serta perlindungan di bawah undang-undang.
Konsep kewarganegaraan Malaysia juga dipengaruhi oleh teori kewarganegaraan nasionalis di mana negara memainkan peranan besar bagi membentuk identiti kebangsaan warga negara. Selain itu, konsep kewarganegaraan di Malaysia turut melibatkan teori kewarganegaraan multikultural di mana multikultural ini adalah merupakan sebuah negara berbilang kaum yang di mana yang merupakan Malaysia ini sebuah negara berbilang kaum. Kewarganegaraan di Malaysia melibatkan pengiktirafan terhadap pelbagai etnik, budaya dan agama. Sebagai tambahan, teori kewarganegaraan global juga semakin relevan dalam konteks kewarganegaraan di Malaysia. Teori ini menekankan hak dan tanggungjawab warga negara bukan sahaja di peringkat nasional tapi juga di peringkat global. Bagi struktur kewarganegaraan dalam perlembagaan Malaysia adalah ditentukan secara jelas dalam bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan cara-cara untuk memperolehi, mengekalkan serta melucutkan kewarganegaraan. Peruntukan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian utama termasuk kewarganegaraan melalui kelahiran, pendaftaran, naturalisasi dan penyerahan kewarganegaraan asing. Di mana kewarganegaraan melalui kelahiran adalah seseorang yang dilahirkan di Malaysia berhak menjadi warga negara secara automatik dengan syarat salah seorang daripada kedua ibu bapa merupakan warga negara pada masa kelahiran tersebut. Prinsip ini boleh dikatakan sebagai prinsip jus soli yang memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Seterusnya adalah kewarganegaraan melalui pendaftaran. Struktur kewarganegaraan dalam perlembagaan Malaysia juga memperincikan kewarganegaraan ini melalui pendaftaran yang khususnya oleh kumpulan tertentu. Antaranya adalah isteri kepada warga negara Malaysia boleh memohon kewarganegaraan melalui proses pendaftaran seperti yang dinyatakan dalam artikel 15-1. Ini merupakan termasuklah anak-anak yang dilahirkan di luar negara kepada warga negara Malaysia. Anak-anak tersebut juga layak memohon kewarganegaraan melalui pendaftaran dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Dan yang ketiga adalah kewarganegaraan melalui naturalisasi. Proses ini merupakan satu cara bagi memperolehi kewarganegaraan di Malaysia seperti yang diperuntukkan dalam artikel 19 Perlembagaan Persekutuan, di mana warga asing yang menetap di Malaysia selama 10 tahun berturut-turut boleh memohon bagi menjadi warga negara melalui naturalisasi dengan syarat-syarat ditentukan termasuk penggunaan bahasa Melayu dan kesetiaan kepada negara. Proses ini bagi memastikan individu bukannya asal warga negara Malaysia dapat menyertai masyarakat Malaysia dengan pemahaman dan penghormatan terhadap perlembagaan dan budaya tempatan. Dan yang keempat adalah penyerahan kewarganegaraan asing. Malaysia yang kita tahu tidak mengiktiraf kewarganegaraan berganda. Menurut artikel 24 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa warga negara Malaysia yang secara sukarela memperolehi kewarganegaraan negara lain akan kehilangan kewarganegaraan Malaysia. Dan yang kelima adalah lucut kewarganegaraan, di mana seseorang warga negara Malaysia boleh dilucutkan kewarganegaraannya jika didapati melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kewarganegaraan seperti memberi taat setia kepada negara lain atau terlibat dalam kegiatan servis. Dan yang kelima adalah kewarganegaraan hak asasi, di mana struktur kewarganegaraan dalam Perlembagaan Malaysia juga berkait rapat dengan hak-hak asasi yang diperuntukkan kepada negara. Menurut artikel 8 hingga 13 Perlembagaan Persekutuan, iaitu melindungi hak warga negara seperti kebebasan beragama, kebebasan bersuara dan hak untuk mendapatkan perlindungan undang-undang. Dan yang seterusnya adalah perbandingan pelaksanaan kewarganegaraan di Malaysia serta negara lain. Perlembagaan warga negara di Malaysia mempunyai struktur yang serta proses yang unik yang berbeza daripada negara lain di seluruh dunia. Seperti yang kita tahu, di Singapura, Indonesia, Australia, Kanada dan Jerman. Di Malaysia, kewarganegaraan diuruskan oleh Perlembagaan Persekutuan melalui beberapa cara termasuk kelahiran, pendaftaran dan naturalisasi.
Bagi pelaksanaan kewarganegaraan di Singapura juga telah mengamalkan sistem kewarganegaraan yang berasaskan perundangan, di mana seseorang warga negara boleh diperolehi melalui kelahiran, pendaftaran dan naturalisasi. Seterusnya adalah pelaksanaan di Indonesia, di mana pelaksanaan kewarganegaraan berdasarkan prinsip jus sanguinis, di mana individu memperolehi kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan ibu bapa walaupun dilahirkan di luar negara. Proses pendaftaran ini juga melibatkan prosedur yang lebih rumit serta memerlukan permohonan bagi memenuhi syarat tersebut. Dan yang seterusnya adalah di Australia, di mana Australia ni mengamalkan sistem kewarganegaraan yang lebih inklusif dengan pelbagai cara bagi memperolehi kewarganegara, termasuk kelahiran, pendaftaran dan naturalisasi. Proses naturalisasi di Australia ini adalah lebih terbuka, di mana individu yang telah tinggal secara sah selama 4 tahun boleh memohon kewarganegaraan tanpa syarat ketat mengenai bahasa ataupun latar belakang budaya. Dan pelaksanaan kewarganegaraan di Kanada iaitu diperolehi melalui kelahiran, pendaftaran dan naturalisasi. Proses naturalisasi di Kanada membolehkan individu yang tinggal secara tetap di negara tersebut selama 3 tahun boleh memohon kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan kewarganegaraan di Jerman, di mana Jerman mengamalkan sistem kewarganegaraan yang lebih tradisional, di mana kewarganegaraannya utama adalah berdasarkan jus sanguinis. Namun Jerman telah mengadopsi prinsip jus soli secara terhad kepada anak-anak yang dilahirkan di Jerman daripada ibu bapa asing yang telah meletak di negara tersebut untuk tempoh masa yang tertentu. Bagi isu-isu yang berkaitan pula adalah seperti yang kita tahu, kewarganegaraan di Malaysia meskipun diatur oleh Perlembagaan Persekutuan menghadapi pelbagai isu yang menimbulkan cabaran dalam pelaksanaan. Di antara isu-isu yang berkaitan adalah kewarganegaraan anak daripada hasil perkahwinan campur, di mana salah satu isu yang paling ketara lah yang ialah status kewarganegaraan anak-anak yang lahir daripada perkahwinan campur, terutama apabila ibu bapa terdiri daripada warga negara Malaysia dan warga negara asing. Menurut artikel 14-1-B menyatakan bahawa anak yang lahir di luar negara kepada warga negara Malaysia berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan, tetapi kebanyakannya pelaksanaan seringkali bercanggah dengan kebolehan ibu bapa bagi mendaftar anak mereka sebagai warga negara. Dan yang kedua isu adalah individu tanpa kerakyatan, di mana kewarganegaraan individu yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah ini sering berlaku di kalangan masyarakat tertentu, terutama di Sabah dan Sarawak, di mana ramai penduduk asli tidak mempunyai akses kepada dokumen yang diperlukan bagi mengesahkan kewarganegaraan mereka. Dan yang ketiga adalah diskriminasi berdasarkan etnik. Dalam beberapa komuniti minoriti seperti masyarakat Cina dan India, sering kali merasakan bahawa mereka ni tidak mendapat hak yang setara berbanding masyarakat Melayu, terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan pendidikan dan pekerjaan. Namun dalam peruntukan perlembagaan yang memberi keistimewaan kepada Melayu dalam pendidikan dan pekerjaan menjadi isu yang menjadikan isu ini lebih rumit serta seringkali mempengaruhi perasaan dan identiti kewarganegaraan di kalangan masyarakat bukan Melayu. Dan yang keempat adalah ketidakselarasan dalam proses permohonan kewarganegaraan. Ini juga sering dilaporkan tidak konsisten dan tidak teluslah. Banyak permohonan terutamanya dalam proses naturalisasi iaitu mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat yang dikenakan, termasuk keperluan bagi membuktikan integrasi dan sumbangan kepada masyarakat. Dan yang kelima adalah perubahan dalam perundangan kewarganegaraan yang memberi kesan kepada pelaksanaan hak kewarganegaraan. Terdapat beberapa cadangan bagi meminda undang-undang yang berkaitan bagi menangani isu-isu yang timbul, tetapi seringkali tertangguh atau tidak mendapat sokongan politik yang mencukupi.
Isu ini memerlukan perhatian segera bagi memastikan hak setiap individu terpelihara dan dilindungi. Salam sejahtera, nama saya Sing Ming Sian, nombor matriks 291119. Kekuatan dan kelemahan. Kewarganegaraan di Malaysia diatur di bawah Perlembagaan Persekutuan yang memberikan kerangka asas bagi hak dan tanggungjawab warga negara. Terdapat dua kekuatan dan kelemahan kewarganegaraan di Malaysia. Kekuatan pertama adalah pengiktirafan kewarganegaraan melalui perlembagaan. Salah satu kekuatan utama kewarganegaraan di Malaysia adalah pengiktirafan kewarganegaraan yang jelas dalam perlembagaan persekutuan. Dengan struktur undang-undang yang kukuh, individu mempunyai asas untuk menuntut hak mereka sekiranya berlaku sebarang ketidakadilan. Kedua adalah melalui pelbagai saluran untuk memperoleh kewarganegaraan. Malaysia dia juga menyediakan pelbagai saluran untuk individu memperoleh kewarganegaraan, termasuk melalui kelahiran, pendaftaran dan naturalisasi. Juga terdapat dua kelemahan kewarganegaraan di Malaysia. Pertama adalah isu kewarganegaraan bagi anak hasil perkahwinan campur. Salah satu kelemahan kedara dalam sistem kewarganegaraan di Malaysia adalah isu berkaitan anak-anak hasil perkahwinan campur. Proses pendaftaran dan pengiktirafan kewarganegaraan bagi anak-anak ini sering kali menghadapi pelbagai halangan. Kedua adalah ketidakadilan dan diskriminasi dalam proses kewarganegaraan. Kelemahan lain dalam pelaksanaan kewarganegaraan ini di Malaysia adalah ketidakadilan dan diskriminasi yang mungkin berlaku dalam proses permohonan kewarganegaraan. Analisis. Pertama adalah perbatuan sosial dan identiti nasional. Salah satu impak utama kewarganegaraan adalah pengukuhan perbatuan sosial. Kewarganegaraan yang inklusif membolehkan individu dari pelbagai latar belakang etnik dan budaya merasakan mereka memiliki hak yang sama dalam masyarakat. Ini dapat membantu dalam membangun identiti nasional yang kuat dan mempromosikan rasa kesatuan di kalangan rakyat Malaysia. Kedua adalah hak dan tanggungjawab warga negara. Kewarganegaraan juga membawa hak dan tanggungjawab tertentu yang mempengaruhi tingkah laku sosial individu. Warga negara mempunyai hak untuk terlibat dalam proses demokrasi, termasuk mengundi dan berpartisipasi dalam pilihan raya. Ketiga adalah isu ketidakadilan dan ketidakpuasan. Walau bagaimanapun, kewarganegaraan juga dapat memberi kesan negatif kepada masyarakat apabila terdapat isu ketidakadilan. Dalam konteks Malaysia, anak-anak yang lahir daripada perkahwinan campur sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kewarganegaraan, menyebabkan mereka terperangkap dalam status stateless. Maksudnya tak ada identiti, tidak ada kewarganegaraan. Mengikut kajian kes Surinder Singh Karam Singh, the Director General of Immigration Malaysia. Kes ini melibatkan Surinder Singh, seorang warganegara Malaysia yang memohon untuk membawa masuk trainee yang merupakan warganegara asing ke Malaysia. Dalam keputusannya, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menegaskan bahawa hak seorang warganegara untuk membawa masuk pasangan mereka adalah sebahagian daripada hak yang diiktiraf oleh perlembagaan. Mahkamah mendapati bahawa ketidakadilan berlaku apabila Surinder Singh tidak dibenarkan untuk mendaftar isterinya sebagai bentuk tetap. So, keputusan ini dia merupakan langkah positif dalam mengiktiraf hak kewarganegaraan dan perlunya pelaksanaan yang adil dalam proses imigrasi. Kes kedua adalah Tan Ling Kiong, the Government of Malaysia.
Kes ini melibatkan seorang individu yang dilahirkan di Malaysia tetapi tidak diiktiraf sebagai warga negara akibat peruntukan yang kompleks dalam perlembagaan. Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa individu yang dilahirkan di Malaysia tanpa mengira latar belakang etnik ibu bapa mereka berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan. So, kes ini dia menekankan prinsip bahawa kewarganegaraan harus diberikan tanpa diskriminasi dan menunjukkan bahawa undang-undang yang ada perlu ditafsirkan dengan mengambil kira hak asasi manusia. Keputusan ini merupakan langkah penting ke arah pengiktirafan hak yang lebih besar bagi individu yang dilahirkan di Malaysia. Analisis pertama adalah perbatuan sosial dan identiti nasional. Salah satu imbak utama kewarganegaraan adalah pengukuhan perbatuan sosial. Kewarganegaraan yang inklusif membolehkan individu dari pelbagai latar belakang etnik dan budaya merasakan mereka memiliki hak yang sama dalam masyarakat. Ini dapat membantu dalam membangun identiti nasional yang kuat dan mempromosikan rasa kesatuan di kalangan rakyat Malaysia. Kedua adalah hak dan tanggungjawab warga negara. Kewarganegaraan juga membawa hak dan tanggungjawab tertentu yang mempengaruhi tingkah laku sosial individu. Warga negara mempunyai hak untuk terlibat dalam proses demokrasi termasuk mengundi dan berpartisipasi dalam pilihan raya. Ketiga adalah isu ketidakadilan dan ketidakpuasan. Walau bagaimanapun, kewarganegaraan juga dapat memberi kesan negatif kepada masyarakat apabila terdapat isu ketidakadilan. Dalam konteks Malaysia, anak-anak yang lahir daripada perkahwinan campur sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kewarganegaraan, menyebabkan mereka terperangkap dalam status stateless. Maksudnya tak ada identiti, tidak ada kewarganegaraan. Mengikut kajian kes Surinder Singh Karam Singh, the Director General of Immigration Malaysia. Kes ini melibatkan Surinder Singh, seorang warga negara Malaysia yang memohon untuk membawa masuk isteri yang merupakan warga negara asing ke Malaysia. Dalam keputusannya, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menegaskan bahawa hak seorang warga negara untuk membawa masuk pasangan mereka adalah sebahagian daripada hak yang diiktiraf oleh perlembagaan. Mahkamah mendapati bahawa ketidakadilan berlaku apabila Surinder Singh tidak dibenarkan untuk mendaftar isterinya sebagai bentuk tetap. So, keputusan ini dia merupakan langkah positif dalam mengiktiraf hak kewarganegaraan dan perlunya pelaksanaan yang adil dalam proses imigrasi. Kes kedua adalah Tan Ling Kiong, the Government of Malaysia. Kes ini melibatkan seorang individu yang dilahirkan di Malaysia tetapi tidak diiktiraf sebagai warga negara akibat peruntukan yang kompleks dalam perlembagaan. Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa individu yang dilahirkan di Malaysia tanpa mengira latar belakang etnik ibu bapa mereka berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan. So, kes ini dia menekankan prinsip bahawa kewarganegaraan harus diberikan tanpa diskriminasi dan menunjukkan bahawa undang-undang yang ada perlu ditafsirkan dengan mengambil kira hak asasi manusia. Keputusan ini merupakan langkah penting ke arah pengiktirafan hak yang lebih besar bagi individu yang dilahirkan di Malaysia. Cadangan penambahbaikan. Pertama adalah penyemakan peruntukan perlembagaan. Salah satu langkah utama yang perlu diambil adalah menyemak semula peruntukan berkaitan kewarganegaraan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Penambahbaikan ini harus merangkumi penghapusan ketidakadilan yang wujud, terutamanya dalam artikel 14 hingga 31 yang mengatur kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, pendaftaran dan naturalisasi.
Kedua adalah meningkatkan kesedaran dan pendidikan kewarganegaraan. Dengan meningkatkan kesedaran dan pendidikan tentang kewarganegaraan, kerajaan harus melaksanakan program pendidikan yang memberikan maklumat yang tepat tentang hak dan tanggungjawab kewarganegaraan kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada generasi muda. Ketiga adalah pengukuhan proses pendaftaran kewarganegaraan. Sistem pendaftaran kewarganegaraan juga perlu diperbagi untuk memastikan proses yang lebih cepat dan mudah. Akhirnya adalah penubuhan jawatan kuasa pemantau kewarganegaraan. Dengan menubuhkan jawatan kuasa pemantau kewarganegaraan yang terdiri daripada wakil pelbagai lapisan masyarakat termasuk NGO dan kumpulan hak asasi manusia, jawatan kuasa ini dia boleh bertanggungjawab untuk memantau dan menilai pelaksanaan undang-undang kewarganegaraan dan mencadangkan penambahbaikan berdasarkan maklum balas masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan berkaitan kewarganegaraan dan memastikan bahawa hak-hak warga negara sentiasa dipelihara. Kesimpulan, secara keseluruhannya, kewarganegaraan dalam perlembagaan Malaysia dia merupakan elemen yang penting dalam membina masyarakat yang harmoni dan adil. Walaupun terdapat pendudukan yang jelas mengenai hak dan tanggungjawab warga negara, masih terdapat isu-isu yang perlu ditangani dan boleh ditangani, terutama dalam konteks anak-anak hasil perkahwinan campur dan proses pendaftaran kewarganegaraan. Penambahbaikan dalam sistem kewarganegaraan di Malaysia adalah perlu untuk memastikan semua individu dapat menikmati hak mereka dengan adil dan saksama, serta untuk memperkuatkan perbadanan dalam masyarakat yang berbilang etnik